Antara medical card rider dengan medical card loan, yang mana yang terbaik ataupun yang mana yang lagi berbaloi? Jadi video ini kita nak sembang mengenai medical card stand alone dan medical card rider. Jom! Assalamualaikum, hai, saya RMA. Abang-abang semua, saya harap anda sentiasa berada dalam keadaan sihat walafiat dan sentiasa mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Zaman sekarang masih lagi wujud orang yang subscribe medical card tetapi mereka tidak tahu apa jenis medical card yang mereka pegang ataupun apa jenis medical card yang mereka bayar. Jadi sebenarnya medical card ini ada dua jenis. Yang pertama adalah medical card stand alone ataupun medical card rider. Jadi sebelum kita kupas lebih lanjut mengenai kedua-dua medical card ini, jom kita tengok dulu apa maksud medical card rider ataupun medical card stand alone. Okey, yang pertama, medical card stand alone adalah bermaksud medical card yang semata-mata menawarkan medical card. Dia tidak ada apa-apa tambahan lain. Manakala medical card rider pula adalah medical card yang perlu diambil dengan produk asas. Apa itu produk asas? Produk asas adalah pampasan kematian ataupun pampasan TPD. Jadi apa kelebihan kedua-dua medical card ini ataupun apa kekurangan kedua-dua medical card ini? Jadi sebelum tu kita tengok dulu apa aspek-aspek yang seronok tentang kedua-dua medical card ini ataupun kelebihan kedua-dua medical card ini. Yang pertama, kita bincang dulu tentang medical card stand alone. Medical card stand alone yang pertama kelebihannya adalah biasanya medical card stand alone ini adalah lebih murah daripada medical card rider. Murah itu subjektif. Kadang-kadang harga sama tetapi perlindungan ia tinggi. Itu boleh dikatakan sebagai murah. Okey, nanti kita akan bincang lebih lanjut. Okey, manakala manfaat yang kedua adalah medical card stand alone ini tak perlu ambil bersama produk asas. Bermaksud kita boleh fokus kepada medical card sahaja. Okey, kita tengok pula kelebihan medical card rider. Medical card rider ianya ada cash value, di mana cash value ini akan backup dua perkara dalam medical card kita. Yang pertama, dia akan backup apabila kita punya medical card kita naik harga. Berkenaan dengan naik harga ataupun faktor-faktor naik harga, anda boleh rujuk video-video saya yang lepas. Ada kita bincangkan kenapa medical card ini naik harga. Okey, kelebihan yang kedua, medical card rider ini juga ada cash value yang mana dia akan backup apabila bayaran bulanan kita tertangguh. Bermaksud kita ada short payment ataupun kita tiba-tiba pada bulan tersebut bayaran kita tidak berjaya, jadi sepatutnya kita tidak akan di-cover sebab polisi kita akan lapse. Jadi apabila adanya cash value ini, dia akan backup manakala polisi kita akan sentiasa aktif. Okey, itu berkenaan dengan kelebihan. Jadi kita tengok pula apa kekurangan ataupun kelemahan kedua-dua medical card ni. Kita pergi kepada medical card stand alone. Medical card stand alone yang pertama, ianya tiada cash value. Apa risiko kalau medical card kita tiada cash value? Medical card kita akan mudah lapse ataupun dalam kata lain akan mudah tidak aktif. Sebab sekiranya bayaran kita tidak bayar 1 bulan, polisi kita akan tidak aktif. Jadi, medical card stand alone ini kita kena sentiasa bayar on time. Kalau terlambat, maka polisi kita tidak aktif. Kemudian, apabila kita ditimpa musibah semasa polisi kita tidak aktif, maka kita tidak akan di-cover ataupun syarikat kita tidak akan melindungi apabila kita ditimpa musibah. Kita tengok pula kelemahan yang kedua. Kelemahan yang kedua medical card stand alone ini adalah ianya tidak boleh ada manfaat tambahan ataupun add-on seperti apa? Hospital income kita nak tambah waiver. Yang tu kita tidak ada manfaat ataupun add-on untuk medical card stand alone. Okey, kita tengok pula kelemahan dari segi medical card rider. Okey, yang pertama, medical card rider ini biasanya adalah lebih mahal daripada medical card stand alone. Tapi kadang-kadang kita tengok harga sama. Yang medical card stand alone 150 dan medical card rider juga 150. Tapi mahal kat mana? Harga lebih kurang sama. Kita tengok pula manfaat dia.
manfaat medical card rider biasanya akan lebih rendah daripada manfaat medical card stand alone. Itu yang dikatakan mahal. Contoh, kalau kata kita beli nasi lemak RM1, yang ni pun RM1 tapi yang ni banyak dan yang ni sikit. Itu yang dikatakan RM1 dengan yang dapat sikit itu adalah lebih mahal daripada kita bayar RM1 tapi dapat nasi lemak banyak. Okey, itu contoh. Manakala kelemahan medical card rider yang kedua pula, kita terpaksa ambil dengan pampasan kematian, di mana sebenarnya pampasan kematian tu kita dah ada produk lain ataupun kita dah subscribe dah produk hibah yang lain. Jadi kita memang fokus nak ambil kepada medical card saja, tapi medical card rider tak boleh. Kita tetap kena ambil dengan produk asas, iaitu pampasan kematian. Saya pernah dengar ada orang kata medical card rider ini lebih baik daripada medical card stand alone sebab medical card rider tidak akan naik harga sampai bila-bila. Jadi setakat ini saya tak pernah dengar lagi lah yang ada medical card yang takkan naik harga sampai bila-bila. Kalau anda jumpa medical card yang tak pernah naik harga daripada dulu sampai bila-bila sampai sekarang, anda boleh tinggalkan komen di bawah. InsyaAllah saya akan usaha untuk subscribe medical card tersebut sebab dah tak naik sampai bila-bila. Jadi kita mudah untuk nak rancang kewangan kita. Sebab medical card tersebut bayar sampai bila-bila, saya pun nak. Jadi kalau dua-dua dah ada kelemahan, dua-dua dah ada kekuatan, jadi apa yang penting sebenarnya bila kita nak ambil medical card? Kalau kita nak ambil medical card ini, apa yang penting, apa yang saya tekankan adalah perlindungan ataupun coverage dia. Sebab tip nak ambil takaful adalah biar coverage tinggi tetapi bayar ciput lah. Maksudnya biar coverage tinggi tapi bayaran bulanan kita murah. Sebab lumrah manusia, kita ni kalau kita nak satu barang, kita nak barang tu kualiti tapi murah. Betul? Apabila kita bercakap tentang coverage, apa yang saya tekankan? Yang pertama yang saya tekankan adalah annual limit ataupun limit tahunan. Sebab ada juga kita pernah dengar bahawa orang itu dia tak boleh nak masuk hospital dah sebab limit tahunan dia tak cukup. Dan yang kedua adalah room and board ataupun harga bilik. Sebab saya pernah dengar juga orang itu terpaksa tambah duit sendiri untuk upgrade bilik sebab bilik itu dah penuh. Biasanya 150 ke 200 ni biasanya ramai orang yang dah ambil medical card dengan harga tersebut. Jadi sentiasa penuh. Dia terpaksa upgrade bilik dan dia terpaksa tambah duit sendiri. Jadi kedua-dua ni penting untuk kita nak tengok ataupun untuk kita nak pilih medical card mana yang sesuai, yang terbaik untuk kita. Annual limit dia tinggi ataupun tiada limit dan harga bilik yang agak tinggi. Namun ada juga yang tanya saya, unlimited lifetime macam mana pula? Unlimited lifetime ni bukan saya nak cakap tak penting, ianya juga penting. Tapi saya tak pernah dengar lagi orang itu tak boleh nak masuk hospital sebab limit seumur hidup dia dah habis. Tetapi kalau limit tahunan tak cukup, yang tu saya selalu dengar ataupun pernah dengar. Sekurang-kurangnya limit seumur hidup ini biarlah 1 juta ke atas. Namun ianya jatuh kepada nombor 3 lah, okey, ataupun nombor 4 ataupun nombor 5. Tapi nombor 1 dan nombor 2 kita tengok annual limit ataupun room and board. Dan yang ketiga juga antara claim yang popular dekat Malaysia ini adalah claim dialisis dan juga kanser. Yang tu pun anda kena tengok, mungkin jatuh kepada nombor 3. Jadi mungkin anda akan tanya saya, kalau saya pilih medical card yang macam mana? Adakah medical card stand alone ataupun medical card rider? Okey, ini pendapat peribadi saya. Mungkin anda boleh rujuk ejen-ejen anda ataupun perancang kewangan anda. Cadangan saya adalah kalau kita betul-betul fokus nak ambil medical card, ambillah medical card stand alone. Sebab ianya memang fokus kepada medical card. Bayar murah, coverage tinggi. Habis tu, pampasan kematian tak ada. Ambil produk lain. Bermaksud kita subscribe ataupun kita langgan 2 takaful. Di mana yang pertama kita ambil medical card stand alone dan yang kedua kita ambil medical card yang fokus kepada hibah ataupun income protection ataupun income replacement. Kalau kita ambil secara berasingan, itu akan lebih berbaloi. Kalau kata kita gabung kedua-dua ini, ambil dalam satu bayaran sahaja, harga dia mungkin akan sedikit mahal kalau kita campur ambil kedua-dua secara berasingan. Itu adalah pendapat saya. Sekiranya anda mempunyai pendapat ataupun cadangan, boleh juga kongsikan pendapat dan cadangan anda di ruang komen supaya kita boleh berkongsi pendapat dan bertukar pendapat. Saya berkongsi pendapat saya bukan nak kata pilihan saya adalah yang terbaik, tidak. Okey, itu saja untuk video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe channel RM Azman dan kongsikan sekiranya video ini memberi manfaat untuk anda. Okey, kita jumpa lagi di video-video akan datang. Assalamualaikum, bye-bye.